Okey, sedia semua? Alhamdulillah. Bismillah. Okey, kita sedia. Suara macam mana? Clear? Gambar clear? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, ikhwatal Islam, ikhwatal iman, a'zani Allah wa iyyakum. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kita terus dipertemukan pada pagi yang ceria ini dalam rangka kita meningkatkan pengetahuan kita terhadap Quran dan yang lebih penting lagi dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, setelah masuk hari yang ke-8, semalam genap 7 hari dan hari ini hari yang ke-8 sesi kuliah kita. Alhamdulillah nampak dah mungkin stabil. Cuma sepanjang 8 hari seminggu pertemuan kita, saya dapati tak ada ta'aruf pun. Kita belum ada ta'aruf. Dan bila saya buat grup, saya dapati saya nampak kita punya berbagai-bagai latar belakang pendidikan. Ada yang punya asas bahasa Arab, ada yang masih kosong lagi, baru kenal. Jadi saya dapati kena ta'aruf juga. Bagi dalam kelas, insyaAllah dalam grup kita boleh buat ta'aruf. Tapi dalam media sosial, dalam Facebook ni agak luas sikit. Saya perkenalkan diri saya secara ringkas untuk anda lebih kenal lagi siapa Ustaz Muzakir. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muzakir bin Turau. Saya anak kelahiran negeri Melaka. Saya lahir di Kampung Parit Putat, Sungai Rambai, Melaka. Siapa Sungai Rambai? Mungkin kenal Wak Turau. Wak Turau tu ayah saya, rahimahullah. Beliau meninggalkan kami pada awal tahun lepas. Dah setahun dah. Dan saya berhijrah ke Kuantan pada tahun 94. Setelah selesai pengajian saya di Mahat Tibat Sunnah Kuala Pilah, Negeri Sembilan, saya ditawarkan untuk berkhidmat sebagai sukarelawan di Kuantan
Islamic Center di Kubang Buaya bersama dengan Ustaz Saleh Wong, Hafizahullah. Beliau yang bertanggungjawab mempelawa saya untuk datang ke Kuantan, berkhidmat untuk mengajar saudara baru pada tahun 94. 10 hari bulan 10 tahun 94. Itulah hari pertama saya jejakkan kaki ke Kuantan, dan pada malamnya saya sampai subuh. Pada malamnya saya terus mengajar saudara baru. Itulah sejarah saya sampai, dan bermula saya mengajar saudara baru, akhirnya saya mengajar saudara lama. Dan pengalaman yang saya lalui mengajar selama hampir 30 tahun, tapi di Kuantan saya dah 20 tahun lebih. 94, 2020, mana 16 tahun. 16 tahun saya 26 tahun saya berada di Kuantan, dan pengalaman saya sehingga ke ini, alhamdulillah, Allah masih lagi berikan peluang untuk saya mengajar. Bermakna saya sentiasa dapat menambah ilmu. Saya belajar sebenarnya, belajar bagaimana memindahkan ilmu. Menerima ilmu satu perkara, tapi memindahkan ilmu yang kita ada kepada orang lain itu satu lagi ilmu yang tidak ada silibus dia melalui pengalaman. Maka sebab itu saya katakan bahawa universiti saya adalah universiti masyarakat. Saya belajar dengan pelajar-pelajar yang sudi, yang menerima saya sebagai guru. Alhamdulillah, dari situlah saya dapat menimba pengalaman bagaimana saya nak transferkan, nak pindahkan ilmu kepada orang-orang yang pelbagai latar belakang. Ada yang Cina, India, ada yang baru, ada yang lama, ada yang mahir baca Quran, ada yang ada asas Arab. Jadi berbagai-bagai. Dari situlah pengalaman saya timba, dan saya dapati ada beberapa sudut yang perlu saya ambil kira. Kadang-kadang ada orang boleh terjemah tapi tak boleh nak menulis. Ada yang boleh menulis, boleh bercakap tapi tak boleh terjemah. Dia terikat dengan gaya bahasa Arab. Jadi pelbagai. Maka saya, sebagaimana saya jelaskan semalam, saya rangka satu buku yang saya kira pada perkiraan saya buku tersebut boleh menolong, membantu kepada peserta yang tidak ada asas Arab, boleh menulis, boleh menterjemah dengan baik. Itulah yang saya mampu kongsikan. Jadi, dan selama saya berada di Kuantan, saya datang ke Kuantan tahun 94, ketika itu saya bujang lagi. Umur saya baru 24 tahun, 25 tahun. Setahun berikutnya, saya berumah tangga. Saya berkahwin, bukan dengan orang Kuantan, tapi dengan orang Johor Bahru. Dan alhamdulillah, sehingga hari ini, kami dikurniakan 8 orang cahaya mata. Alhamdulillah. Jadi saya kira itu yang boleh saya kongsikan setakat ini. Dan untuk ta'aruf pada yang lain, saya kira dalam grup WhatsApp nanti anda boleh kenalkan diri masing-masing. Dan kepada yang belum, yang teringin untuk masuk dalam grup, boleh PM saya, ambil nombor telefon saya, ada tertera di Facebook saya, boleh hubungi saya untuk masukkan. Tapi bagi yang tak bersedia, saya tak masukkan. Saya hanya masukkan kepada yang bersedia untuk masuk saja. Dan kami buka, tak ada syaratnya. Bukan syarat soal kelayakan mesti ada harta sekian banyak ke, tak ada. Siapa yang nak join, sebab bagi saya situ saya terbuka. Siapa nak masuk boleh masuk. Cuma jaga adab dalam perbualan, dalam pos-pos. Hanya pos yang berkaitan dengan bahasa Arab dan Quran saja yang kita benarkan. Yang lain daripada itu, politik ke atau apa juga, melibatkan benda perkara yang melibatkan isu-isu yang sensitif, maka saya tak berapa berminat. Baik, hadirin berbahagia,
Semua saya nampak beri salam pada saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan pertemuan kita hari ini setelah saya ta'aruf. Dalam perbualan saya dapati dalam grup semalam, saya dapati ada sebahagian masih terkeliru. Isim ni ada yang mufrad, ada musanna, ada jamak, lepas tu ada muzakkar dan muannas. Semalam Ustaz sebut makrifah ada nakirah. Mana satu isim makrifah, mana apa? Ada banyak sangat ke isim ni. Jadi saya nak tolong bantu ini. Saya nak tolong jelaskan tentang perkara yang kita kena maklum, bahawa perjalanan kita, apa yang kita rangka, apa yang kita target untuk kita belajar Quran ini. Bukan sekadar kita tahu makna Quran saja, tapi dari sisi tata bahasa, apakah pelajaran-pelajaran yang dapat kita pegang, dapat kita sandarkan, yang nak kita tuju. Baik, saya tunjukkan sedikit saya punya perancangan saya, apa yang saya hasratkan, hendak saya ajar dan telah saya ajar pada pelajar-pelajar yang berada di Kuantan, yang belajar dengan saya. Okey, ini yang saya cuba susun antara topik-topik berkaitan dengan isim, berkaitan dengan fi'il, berkaitan huruf dan jumlah. Ini yang saya akan bahaskan. Pertama, kita akan cerita tentang isim, kita cerita dengan fi'il, cerita tentang huruf. Tapi dalam kelas saya akan campur. Ada ketika saya cerita isim, ada ketika saya cerita fi'il. Tapi secara keseluruhan saya susun tentang isim, apa topik-topik yang akan saya bincangkan nanti. Begitu tentang fi'il, saya susun, saya akan senaraikan apa perkara yang perlu saya bincangkan tentang fi'il. Dan begitu juga tentang huruf. Okey. Peringkat awal, kita lebih fokus kepada bagaimana memahami sistem menterjemah isim, sistem menterjemah fi'il. Kenapa selain tanda-tanda, bagaimana laras bahasa kita, tambah yang, segala sekalian tu. Kalau tambah orang-orang yang, itu biasanya merujuk kepada jamak muzakkar salim. Kalau beberapa, itu biasanya merujuk kepada jamak muannas salim. Kalau terjemah dalam bentuk kata berganda, hati-hati, diri-diri, pendengaran-pendengaran, nama-nama. Terjemah kata berganda saja, itu biasa kita merujuk kepada jamak taksir. Jamak taksir. Kalau tambah oleh, berarti dia merujuk kepada fa'il. Dia merujuk kepada fa'il. Kalau tambah akan, dia merujuk pada maf'ul bih. Itu semua ada hubung kait dengan ilmu nahwu. Adalah, dia merujuk khabar. Kalau ada, dia merujuk mubtada muakhar. Kalau sebagai, kadang-kadang selaku, kadang-kadang berkeadaan, dia merujuk kepada hal. Kalau tambah kerana, dia merujuk kepada maf'ul min ajli. Kalau tambah pada, dia merujuk kepada maf'ul fi. Kalau tambah iaitu, pada terjemahan kita, dia merujuk kepada badal. Itu semua peringkat awal saya akan saya suka anda melazimi menterjemah, walaupun belum tahu kenapa, tapi sebenarnya itulah rahsia dia. Dia akan lebih tertuju kepada nahwu saraf. Dan kita akan belajar tanda-tanda isim yang saya dah tunjukkan sebelum ni. Semalam saya dua ni kita belum belajar. Bilangan pun baru kita belajar kemarin. Kemudian kita belajar tentang jenis muzakkar muannas. Saya tak detail sangat ini dalam nota saya ni, saya detail sikit. Ada hakiki, muzakkar hakiki, ada muzakkar majazi. Itu semua akan diterangkanlah. Pada peringkat awal saya tak terangkan terlalu detail. Ini ada sikit. Ini dalam nota saya pun saya buat kan. Tanda-tanda muannas, domir, insyaAllah kita akan belajar apa itu domir, sebagaimana isim lain. Ini semua cerita isim saya. Saya detail tentang domir. Semua cerita tentang domir ni. InsyaAllah kita akan belajar dalam, insyaAllah minggu kedua atau minggu ketiga. Minggu kedua atau minggu ketiga. InsyaAllah kita akan
masuk bab dhamir. Semua secara, bagi saya lah, setakat pengetahuan saya akan selesaikan bab dhamir secara sempurna. Begitu juga isim isyarah, saya dah kenalkan sedikit semalam sekali imbas. Isim mausul juga saya dah terangkan. Cuma tugas anda menghafal. Ini juga nota-nota tentang isim mausul. Isim isyarat, isim syarat, ni kita akan terang, kita akan belajar. Isim istifham, isim makrifah, isim nakirah, itu saya terangkan semalam. Itu antara kalimah yang sama tapi kadang angle yang berbeza. Isim makrifah, isim nakirah, lepas tu isim jamid, isim mushtaq, benda yang sama juga tapi perbahasan yang berbeza. Pada satu kalimah tu kita boleh cerita tentang isim muzakkar muannasnya. Pada satu kalimah tu kita boleh membahaskan tentang dia makrifah atau nakirahnya. Pada kalimah itu juga kita boleh bezakan adakah dia mushtaq ataupun jamid. Pada kalimah itu juga kita boleh bezakan adakah dia mabni atau mu'rab. Isim zaraf, insya-Allah itu semua mabni atau mu'rab. Dan akhir sekali kita akan bincang tentang mabni mu'rab pun banyak pembahasan dia. Agak detail ni, panjang. Yang ni munsharif dengan ghairu munsharif, kalimah yang sama tapi ada bahasan dia. Dan yang akhir saya akan bincang tentang maksur atau mangkus. Sehinggalah isim marfu', mansub, semua ni semua benda yang sama tapi angle yang berbeza. InsyaAllah anda jangan susah hati, yang kita akan bincangkan nanti. Dan fi'il begitu juga. Tentang isim saya ada 33 tajuk yang bakal saya bahaskan. Dan setiap tajuk tu perincian dia agak mendalam. Dia mungkin berbulan-bulan masanya. Maksudnya panjang perjalanan kita. Panjang perjalanan kita. Anda kena sabar dalam belajar, sabar dalam ikuti program ni. Kita hanya 1 jam setengah ke 1 jam setengah pertemuan kita, kerana lebih 1 jam 45 minit gitu kan. Jadi anda, untungnya kita setiap hari ada. Kalau kelas kami di Kuantan hanya setiap kumpulan hanya berpeluang seminggu sekali pertemuan saja. Masing-masing hanya dapat 1 kali pertemuan saja. Bayangkan kalau 1 sekali pertemuan, sebulan hanya dapat 4 kali pertemuan. Satu pertemuan tu yang solid betul sebenarnya tak sampai 1 jam pun. Kalau kita ambil kira 1 jam, mana 1 bulan hanya sekadar 4 jam. 1 bulan hanya sekadar 4 jam pertemuan. Sedangkan kita dalam 1 minggu ni kita dah masuk dah 8 jam. Sekarang 7 jam. Hingga semalam 7 jam. Yang setengah tu kira tolak mukadimah, tolak apa semua. Kita punya yang lagu-lagu yang tak apa-apa, yang solid tu 1 jam. Ramadan kita dah ada 7 jam. Kalau yang kelas-kelas mingguan hanya 1 bulan dapat 4 jam. 1 bulan 4 jam. Untung kita buat kelas hari-hari ni. Itu kalau 1 bulan. Kalau 2 bulan 8 jam. Kalau 3 bulan tanpa ponting, tanpa ada cuti, nak jaga cucu, tanpa ada ponting cuti nak pergi appointment hospital ke, tanpa ada ponting jemputan ke, tanpa ada ponting apa-apa, hari raya ke, kita solid 1 bulan 4 kali pertemuan 4 jam, 2 bulan 8 jam, 3 bulan 12 jam. Itu kalau 3 bulan. Kalau 6 bulan 12, 24. 6 bulan 24 jam. Sama dengan 1 hari. Itulah kalau pertemuan setiap minggu 6 bulan untuk mendapatkan 1 hari punya belajar. Itu kalau 6 bulan. Setahun ada 12 bulan. Mana 6 bulan 12 kali 24 kali 24, 48 jam. 1 tahun kalau tanpa ada cuti. Tiap-tiap bulan memang seorang yang istiqamah, tak ada cuti. Bulan puasa pun buat kelas juga. Maknanya setahun ada 48 jam. Baru 2 hari. 2 hari saja kita belajar Quran. 2 hari saja belajar terjemah Quran. Terlalu sedikit. Sedangkan Allah beri 365 hari. Ada 63 hari lagi
ke mana kita pergi? Mana kita tumpukan Quran? Bayangkan, itu pun walaupun 2 hari, walaupun 48 jam, tapi kesan dia, Masya Allah. Kesan dia, biasanya boleh habis 1 juzuk. Dan penguasaan Nahwu Sorof tu, insyaAllah, sangat baik. InsyaAllah kita cuba realisasikan apa yang saya sharekan dengan target saya untuk perkenalkan isim, fi'il, huruf dan kombinasi kepada isim, fi'il, huruf tu dia akan menghasilkan jumlah. Kita akan belajar tentang jumlah-jumlah, jumlah syarat, jumlah jawab syarat, jumlah talabi, jumlah jawab talabi, jumlah qasam dengan jawab qasam, jumlah nida, jumlah jawab nida. Jumlah-jumlah tu semua kita akan pelajari nanti, insya-Allah. Dan kita ada laras bahasa yang kita guna pakai untuk memudahkan peserta. Bagi yang serasi lah, kadang-kadang ada orang tak serasi, tak syok lah Ustaz, bahasa Ustaz ni bahasa dah agak lama, bahasa pondok, bahasa dulu-dulu, bahasa klasik. Kita nak bahasa mudah je. Tak apa, kalau tak serasi kita pun tak berkecil hati. Tapi inilah, saya nampak dah saya lalui, dia menyumbang besar kepada orang-orang khususnya yang tak ada asas bahasa Arab. Dia mudah memahami langgam Arab. Sebagaimana saya tegaskan semalam, kalau kita berikan hak-hak Quran, kita berikan hak makna dia, meskipun tersembunyi, makna-makna yang ada seluruhnya dalam terjemahan, insya-Allah dia boleh membantu. Dan saya dah lalui. Untuk mengatakan ini yang terbaik, saya tak berani, tapi sangat-sangat menyumbang kepada orang-orang yang tak ada asas bahasa Arab. Saya tak ada asas bahasa Arab. Saya belajar bukan daripada aliran agama. Saya belajar Form 1 sampai Form 6. Aliran Melayu. Form 6 saya di Melaka High School. Melaka High School ni sekolah yang banyak kan dia, walaupun dia aliran Melayu, tapi banyak menggunakan bahasa Inggeris. Jadi saya, bila orang kampung masuk ke high school, saya terasa macam usaha masuk kampung lah. Tapi itulah saya. Bila saya campur, itulah saya punya pendidikan saya. Tiba-tiba belajar Quran, belajar bahasa Arab, belajar Nahwu Sorof. Tapi bukan daripada Quran, daripada harfiah. Maka sebab itu bagi saya, ilmu Quran ini, ilmu yang kita sedang belajar ini, ilmu harfiah ini, dia menghidupkan saya. Dia menghidupkan bukan hanya jasad, tapi roh sekaligus. Orang yang benar-benar hidup, menurut Ustaz Hashim, kata-kata yang saya tak lupa daripada dulu, dia pernah beritahu, orang yang hidup, jasad, hidup roh, umpama ikan yang ada di lautan. Meskipun masin bagaimana lautan, dagingnya tetap tawar. Dia tak terpengaruh dengan sekitaran dia. Biarpun airnya masin, tapi daging tetap tawar. Dan 1 jam direndam dengan air. Setelah dia mati, direndam dengan air garam 1 jam cukup. Dulu saya sangka nak buat ikan masin kena rendam semalaman. Baru-baru ni saya ke Batam, saya pergi ada satu pulau sekitar Batam, sekitar ziarah ke tempat-tempat kawasan yang belum Muslim, yang ada ikut gerakan dakwah di sana. Penduduk sana, kehidupan mereka jual ikan masin. Cara mereka buat ikan masin, rendam 1 jam saja dengan air laut. Kemudian dijemur atas bumbung, kering. Dah masin dah. Maknanya 1 jam je. Dengan air laut pun tak terlalu masin. Bila dah mati, direndam 1 jam dah cukup. Daging yang tawar tadi jadi masin. Itu perumpamaan, analogi yang Ustaz Hashim rahimahullah ceritakan pada kami. Ikan yang hidup, meskipun masin di kelilingnya, bertahun duduk di laut, tapi daging tak masin. Tapi setelah mati, jasad dia rendam 1 jam, daging dia akan jadi masin. Manusia begitu juga. Kalau hidup rohnya, hidup tubuhnya, hidup rohnya sekaligus, dia tak akan terpengaruh dengan sekitarannya.
apa juga kesesatan yang ada di sekelilingnya, insya-Allah dia terpelihara daripada kesesatan, kemungkaran. Dengan syarat dia memahami dengan ilmu. Memahami apa yang ada Allah berikan. Apa yang Allah berikan, Quran, faham dan difahami sesuai dengan yang difahami oleh generasi terbaik. Sebagaimana yang difahami oleh generasi salaf, generasi sahabat, generasi tabi'in dan generasi tabi'ut tabi'in. Mereka ini adalah generasi yang mendapat pengiktirafan daripada Rasulullah SAW. Mereka sangat faham dengan Quran sebab mereka belajar langsung daripada Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan khairul qurun, ada satu jalan hadis, khairun nas qarni, sebaik-baik generasi aku. Summal ladzina yalunahum, kemudian generasi yang mengiring mereka. Summal ladzina yalunahum, kemudian generasi yang mengiring mereka. Inilah generasi yang terbaik, the best generation. Generasi yang sangat-sangat memahami Quran. Maka kita nak memahami Quran bukan hanya sekadar nahu saraf saja, sekadar tahu makna. Tak cukup. Kita kena faham apa yang mereka faham. Generasi terbaik faham. Mereka semua dalam mengguna bahasa Arab. Mereka orang Arab. Mereka sangat mahir bahasa Arab. Quran dalam bahasa Arab. Maka kita, jadi tanggungjawab kita, kena tahu bahasa Arab. Cuma kita digerunkan, kita dimomokkan bahawa bahasa Arab itu susah. Bahasa Arab itu sulit. Sehingga ustaz yang mengajar pun mengatakan sulit. Tapi saya nak tegaskan, semalam saya dah beritahu, bahasa Quran mudah. Kenapa? Sebab Allah sendiri yang tegaskan. 4 kali Allah ulang-ulangkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Quran untuk peringatan. Maka tidak adakah orang yang beritahu. Bukan sekali, bukan 2 kali, 4 kali. Surah Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 33 dan ayat 40. Senada Allah tegaskan. Ketika 1441 tahun yang lalu ayat tersebut turun, Allah nyatakan dalam fi'il madhi, yassarna, telah mudahkan oleh kami. Maknanya ketika ayat itu turun, Allah dah jelaskan, telah kami mudahkan. Lebihlah. Memang benar. Orang Melayu yang tak tahu baca, tak pandai cakap Arab, boleh baca Quran walaupun tak faham. Itu satu tahap. Begitu dalam terjemahan, saya nampak kita tak pergi Arab, kita tak mengaji tinggi, tak pergi universiti, tapi kita boleh terjemah Quran, boleh faham Quran dalam bahasa Arab dan boleh faham tentang nahwu Arab. Walaupun belajar hanya seminggu sekali. Pelajar-pelajar yang ada di Kuantan ada yang habis 30 juzuk, ada sebahagian yang habis 30 juzuk, hanya belajar seminggu sekali. Seminggu sekali. Sudah masuk dah tahun yang ke-20. Ada yang 20 tahun lah. Nampak macam 20 tahun macam panjang. Tapi tak, sebenarnya 20 tahun tu, kalau setahun hanya 2 hari, setahun hanya 48 jam, itu kalau tak ada cuti tu. Setahun, anggaplah kalau setahun ada 2 hari, kalau 10 tahun, baru 20 hari. Kalau 10 tahun, kalau 20 tahun, baru 40 hari. Baru 40 hari belajar Quran. Maknanya, terlalu sedikit kita fokus pada Quran. Tapi kalau cara betul, insya-Allah dia mudah untuk kita faham. Mudah untuk kita menguasainya. Panjang masa dia, tapi salah caranya, mengharapkan menghafal saja, kita tuduh, kita katakan, kita buat fitnah bahawa Quran susah, bahasa Arab susah. InsyaAllah tidak. Betulkan cara. InsyaAllah. Carilah, ada berbagai-bagai kaedah. Setahu saya macam di Indonesia, di Jakarta, sekitar Jakarta saya, untuk belajar membaca saja ada lebih 60 sistem. Untuk belajar membaca saja. Ada qiraati, ada iqra', ada kaedah Syafi'i, macam-macam lah. Saya kalau pergi ke Indonesia, saya beli kitab-kitab tentang kaedah tu macam-macam. Berbagai-bagai. Itu di sekitar Jakarta saja. Jadi kita sesuai, mereka penduduk ramai, mereka berjuta. Kita, negara kita cuba kreatifkan. Silakan. Bagi ada kaedah-kaedah lain, sila mencuba, cuba pelbagai-bagai kaedah. Mungkin kaedah saya tak sesuai, cuba kaedah lain. Jadi kita ada alternatif. Jadi inilah alternatif yang bagi yang belum pernah mencuba, silakan kaedah ini. Mudah-mudahan dia akan membantu anda. Baik, jam sudah menunjukkan 7.59. Hampir setengah jam saya berceloteh. Belum masuk pada pelajaran. Tak maaf. Mana kita ada
7.59, 8, tinggal 1 jam. Terlalu sedikit. Saya masuk pelajaran hari ini. Bismillah. Okay, nak ulang ke? Dah puas? Nak ulang ke tak terus pelajaran hari ini? Mohon respon. Tak terus pelajaran. Wa idza khalu ila syaitan. Lakul ladzina amanu qalu amanna. Nak terus pada ayat ini atau ulang sedikit? Surah Fatihah nak ulang? Dah ingat semua surah Fatihah? Tolong bagi respon. Okey, tak ada. Kalau nak ulang, saya ulang sedikit sebagai refresh untuk menyegarkan ingatan kita. Kalau rasa dah ingat, kita terus masuk pada ayat ini. Tak ada respon. Sekarang ada 59. 10.30 jam 59. Okey, ulang. Okey, Umi nak tak ulang InsyaAllah. Okey, Umi, saya hormat. Kita kena raikan cadangan ibu kita. Kita ulang surah Fatihah. Ya, masya-Allah. Okey, ramai. Okey, kita ulang Ikut sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Ikut sama-sama. Kuat keluarkan suara. Saya tak dengar. Anda bersama keluarga lah yang sebut sama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang memelihara sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari agama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan Engkau kami sembah dan akan Engkau kami minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah oleh Engkau akan kami akan jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan orang-orang yang telah menikmatkan oleh Engkau atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan yang dimurkai atas mereka. Waladdallin, dan tidak orang-orang yang sesat. Alhamdulillah, saya harap surah Fatihah anda semua dah benar-benar ingat kalimahnya. Setiap hari saya ulang, dah 1 minggu dah saya ulang. Besok saya tak perlu ulang Kita masuk Al-Baqarah. Al-Baqarah pun yang pertama ni saya tak ulang. Saya nak ulang yang semalam saya. Ayat yang ke 9, 10. Okey, ayat 10 lah. 10 kita. Ikut sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fi qulubihim maradun. Saya baca jumlah demi jumlah. Di dalam hati-hati mereka ada penyakit. Fi qulubihim maradun, di dalam hati-hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada, maka telah menambah akan mereka oleh Allah akan penyakit. Walahum adzabun alimun bima kanu yakzibun, dan bagi mereka ada siksa yang amat pedih, atau ada siksa yang pedih dengan sebab apa yang telah adalah mereka berdusta. Wa idza qila lahum, dan apabila telah dikatakan akan ia bagi mereka, la tufsidu fil ard, jangan kamu buat kerosakan pada bumi. Qalu innama nahnu muslihun, telah berkata oleh mereka, sesungguhnya tidak lain kami adalah orang-orang yang membuat pembaikan. Ala innahum humul mufsidun, ketahuilah sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang membuat kerosakan. Walakin la yash'urun, dan tetapi tidak mereka sedar. Wa idza qila lahum, dan apabila telah dikatakan akan ia bagi mereka, aminu kama amanan nas, berimanlah olehmu
seperti apa yang telah beriman oleh manusia. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Telah berkata oleh mereka, adakah kami beriman seperti apa yang telah beriman oleh orang-orang yang bodoh? Ala innahum humus sufaha. Ketahuilah, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bodoh. Walakin la ya'lamun. Dan tetapi tidak mereka mengetahui. Ayat ini. Wa idza laqul ladzina amanu, satu jumlah. Qalu amanna, satu jumlah. Wa idza khalau ila syayatinihim, satu jumlah. Qalu inna ma'akum, satu jumlah. Innama nahnu mustahzi'un. Ini jumlah yang besar yang saya pecahkan. Jadi berapa jumlah? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 jumlah. Kita detailkan sikit, boleh? Baik, kita masuk ayat yang ke. Ini Ramadan yang ke-8. Okey. Ayat yang ke-14, okey? Okey. Tengok jumlah yang pertama. Wa dan. Huruf. Idza apabila. Zaraf. Idza apabila. Zaraf. Dia bukan huruf, dia zaraf. Apa itu zaraf? Keterangan yang menunjukkan masa ataupun keterangan menunjukkan tempat. Iza kita artikan apabila, menunjukkan masa ataupun tempat. Masa. Kalau menunjukkan masa kita namakan zaraf zaman. Zaraf zaman. Kalau menunjukkan tempat kita namakan zaraf makan. Zaraf. Zaraf kena hafal. Dan untuk pengetahuan, bila kita sebut zaraf, kebanyakan zaraf dia kedudukan dia selalu menjadi mudhaf, kebanyakannya. Dia berperanan sebagai mudhaf kebanyakan. Berarti ada mudhaf ilaih dia. Nak tahu mudhaf ilaih dia mana? Inilah mudhaf ilaih dia. Tapi dalam jumlah fi'liyah. Dalam satu jumlah ni. Mudhaf ilaih ni ada dua bentuk. Pertama bentuk mufrad, kedua bentuk jumlah. Kalau bentuk mufrad kita nampak isim baris akhir baris bawah. Itu mudhaf ilaih dia. Itu yang paling banyak kita jumpa setakat ni. Tapi yang bentuk jumlah ni saja ni sebagai pendedahan saja. Kami pun belajar lama, kami belajar akhir-akhir ni baru kami jumpa dalam kitab, baru kami tahu bahawa ada bentuk jumlah mudhaf ilaih ni. Penemuan-penemuan akhir inilah. Lepas itu kami tak berhenti belajar. Saya anggap saya pun sedang belajar dengan anda semua. Mungkin ada yang berada di depan saya ni sedang belajar ikuti program ni, mungkin ada yang lebih pandai lagi, yang ada pengetahuan cuma low profile. Boleh kongsikan pada kami. Sekiranya anda ada kelebihan atau ada kekurangan yang ada pada kami, tambahkan, beritahu kami. InsyaAllah kita nak belajar. Kita masih jauh lagi. Kalau tidak nanti kalau kita tak ada usaha lakukan peningkatan, nescaya generasi akan datang sama menerima nasib macam kita. Baca Quran macam burung kakak tua. Good morning pagi, tengah hari good morning, malam pun good morning. Kita tak mahu generasi parrot. Baik, sambung. Iza zaraf. Okey. Dan iza juga dia jadi isim syarat. Dia juga menjadi kata syarat. InsyaAllah. Dia kumpulan isim. Iza, apabila. Okay. Laku fi'il madhi. Telah bertemu oleh mereka. Laku telah bertemu oleh mereka. Bila jumlah fi'liyah ada tambahan. Erti yang selalu kita letakkan. Oleh, dia merujuk kepada fa'il. Akan merujuk kepada maf'ul bih. Kalau fa'il dah ada, saya kata bila kata fi'il saja dalam bahasa Arab, ingat kepada yang baru, ikuti program saya. Bila belajar bahasa Arab, kita mesti kena kenal isim, kena kenal fi'il, kenal huruf. Apa itu fi'il? Fi'il kata kerja, verb. Apa yang dikatakan kata kerja dalam bahasa Arab? Mesti ada dua elemen tambahan. Di samping kata kerja itu sendiri, ada dua elemen tambahan yang ada dalam fi'il tersebut. Pertama, siapa yang melakukan kerja tadi? Kedua, bila masa itu berlaku? Laku, perbuatan dia bertemu. Siapa yang bertemu? Telah bertemu oleh mereka dalam terjemahan kita. Mereka yang bertemu. Mereka tu kita panggil fa'il. Kita panggil pembuat, pelaku dia. Itu soalan pertama. Soalan kedua, bila masa berlaku? Dah berlaku atau belum? Laku kita artikan telah bertemu oleh, berarti sudah berlaku. Telah bertemu. Berarti fi'il madhi namanya, past tense.
Laras bahasa yang kita guna pakai dalam terjemahan fi'il madhi, sistem dia sebut telah dulu. Untuk fi'il madhi maklum, telah bertemu. Oleh, jangan lupa. Oleh mereka. Tambahan oleh, dia merujuk pada pembuat dia. Merujuk pada fa'il. Kalau fa'il dah ada ketika fi'il dia perlukan objek, dia perlukan korban, dia perlukan penderita, perlukan siapa yang bertemu dengan siapa, kepada siapa yang nak bertemu. Dia punya objek di sana ada. Ada setengah fi'il, dia tak perlu objek. Kalau dalam bahasa, kita ada fi'il yang transitif, ada fi'il yang intransitif. Dalam istilah nahu, kita ada yang muta'addi, ada yang lazim. Beginilah. Dan peringkat awal, anda jangan susah hati. Istilah-istilah tu kita akan belajar kemudian. Tapi saya beritahu ni supaya bahawa panjang perjalanan kita. Anda dapat terjemah, laku telah bertemu oleh mereka, alhamdulillah. Alladzina, memang makna dia orang-orang yang. Semua dah ingat. Tapi ada tambahan. Akan orang-orang yang. Sebab alladzina ni masuk dalam jumlah fi'liyah. Bila tambah akan, dia menjadi objek. Dia menjadi maf'ulun bih nama. Akan orang-orang yang. Siapa tahu alladzina isim apa ni? Siapa ingat? Isim mausul. Alhamdulillah. Isim mausul. Tak sempurna isim mausul tanpa ada silah mausul. Maka macam mana nak tahu silah mausul? Selepas isim mausul ada satu jumlah fi'liyah ke atau jumlah ismiyah. Selepas isim mausul ada satu jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Kadang-kadang syibih jumlah. Jumlah ini yang kita panggil silah mausul. Jumlah ini berperanan menjadi penjelas, mendetailkan isim mausul tadi. Amanu, satu ayat dah. Satu jumlah ni. Amanu, telah beriman oleh mereka. Amanu, telah beriman oleh mereka. Dah kira satu jumlah. Telah beriman, perbuatan dia. Siapa yang beriman? Oleh mereka. Masa dia telah berlaku. Cara menterjemah fi'il madhi kena sebut telah. Telah beriman oleh mereka. Telah beriman oleh ia. Telah beriman oleh mereka. Telah beriman oleh engkau. Telah beriman oleh kamu. Telah beriman oleh aku. Ni kita dah buat latihan. Telah beriman. Tapi laku kita belum bujuk. Bukan kali pertama kita jumpa. Telah bertemu oleh mereka. Kita buat latihan sekejap. Kita buat latihan. Saya dah siapkan latihan dia. Laku, kata dasar dia bukan lam kaf waw. Waw tu dhamir dia. Ada huruf satu dia dah buang. Ada huruf ya. Asalnya bukan laqaya. Laqiya. Laqiya asalnya. Laqiya makna dia apa? Siapa tahu makna dia? Tolong bagi kita tahu. Tolong respon sekarang je. Siapa boleh terjemahkan makna dia? Laqiya. 1, 2, 3. Masya Allah. Tolong jawab. Laqiya, tolong jawab. Apa makna laqiya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Laqiya. Telah misalkan sebut dulu. Perbuatan dia bertemu. Oleh siapa? Telah bertemu oleh. Telah bertemu. Tak cukup. Wan Ahmad Salimi. Betul-betul juga. Telah bertemu oleh ia, jangan lupa. Setiap fi'il tak sempurna kalau tanpa ada fa'il. Ia bertemu tak cukup. Kak Jah, jangan, bukan. Ia bertemu fi'il mudhari'. Ia bertemu, kena telah. Telah bertemu oleh ia. Telah bertemu oleh, jangan lupa. Oleh ia, bagus. Alhamdulillah, tahniah. Silap tu penting. Kita teringat ni. Telah bertemu oleh ia. Ia bertemu, Azimah Abdullah tak cukup. Itu cara terjemah fi'il mudhari'. Telah bertemu oleh ia. Telah bertemu oleh ia. Telah bertemu oleh ia, bagus. Dia telah bertemu pun tak mahu sebut. Wan Ahmad Salimi. Kalau dia telah bertemu, itu cara telah. Kita kena sebut. Ia letak di hujung sekali. Telah bertemu oleh ia. Oleh kena ada. Telah bertemu oleh ia. Ini sistem. Nuris. Mohon Nuris, ya. Bagus. Telah bertemu oleh ia. Zaki telah bertemu. Ya, doktor telah bertemu dia. Alhamdulillah. Saya nak terjemah begitu. Kalau ia telah bertemu, dari sudut makna betul, tapi tak masuk sistem kita. Nanti kesan dia sulit nanti nak belajar. I'rab nanti susah nanti. Untuk memahami i'rab, memahami dhamir mufassir, dhamir mustatir, sulit nanti. Dhamir rafa', dhamir nasab, sulit nanti. Kita bercelaru. Tapi bila anda dah mahir semua nanti, insyaAllah boleh tukar. Ia telah bertemu boleh. Tak apa. Bertemu ia telah, tu jangan.
Ia bertemu telah tak mau. Telah bertemu oleh ia. Ia telah bertemu tak apa. Ia telah bertemu itu salah pandai. Ya, fi'il madhi jangan lupa. Ya, Umi. Fi'il madhi kena sebut telah bertemu oleh ia. Itu kalau laqiya. Itu kalau laqiya. Kalau telah bertemu oleh mereka, asalnya laqiyu. Laqiyu tambah waw alif. Dia ada i'lal sikit. Bahasa Arab ni kadang huruf ya, huruf ya ni kita namakan huruf sakit. Huruf ya kadang huruf waw, salah satu daripada dua huruf ni dia jadi huruf sakit. Kadang-kadang perlu diubah. Kadang-kadang perlu dibuang. Kadang perlu tukar. Kadang harakat ditukar, kadang hurufnya ditukar. Itu satu ilmu kita akan belajar nanti, namanya i'lal. I'lal agak mencabar, tapi bukan masa sekarang dia. Bukan masanya. I'lal ada satu topik yang mencabar. InsyaAllah. Dan ada pelajar-pelajar saya yang dah 20 tahun, sekarang ni sedang mendalami tentang ilmu i'lal. Ya, huruf sakit. Baik. Asalnya laqiyu, maka huruf ya tu berat, listiqal. Berat untuk menyebut, maka dibuangkan huruf ya dengan harakatnya sekali. Qaf, asalnya laqiyu tak boleh. Kalau buang ya, buang dhammah. Dhammah tu dipindahkan pada qaf. Sebab nak meraihkan huruf waw tu jadi laku. Maka sebab itu dia jadi laku. Telah bertemu oleh mereka. Okay, tinggalkan ma'ilal. Cukup terjemah laku sebenarnya asalnya laqiyu. Dia berubah jadi laku. Macam mana berubah? InsyaAllah satu hari kita akan belajar. Laku telah bertemu oleh mereka. Kalau telah bertemu oleh engkau, ya tu kembali semula. Laqita. Telah bertemu oleh kamu, laqitum. Telah bertemu oleh aku, laqitu. Telah bertemu oleh kami, laqina. Itu kalau fi'il madhi. Fi'il mudhari' yalqa. Saya tak tulis tak semua, tak siapkan fi'il mudhari'. Tak apa, ni ada huruf ilat, kita KIV dulu. Fi'il yang ada huruf ilat, kita KIV dulu. Kita nak fi'il yang sihat saja. Fi'il yang ada sakit, nanti kita bimbang, nanti dia akan jadi rumit. Menggerunkan pada pelajar-pelajar yang baru ikut. So kita abaikan dulu, setuju? Kita sebut allazina, ayat yang kedua. Kita pindah pada ayat kedua. Jumlah yang kedua. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Qalu amanna satu jumlah sebenarnya. Qalu amanna. Telah berkata oleh mereka, telah beriman oleh kami. Sebenarnya amanna ni satu jumlah gini. Yang kita panggil maqulul qaul. Satu jumlah. Telah berkata oleh mereka, apa yang mereka katakan? Telah beriman oleh kami. Ini cakap ajuk lagi. Bila ada lafaz berkata, dia ada cakap ajuk. Qalu telah berkata, fi'il madhi, ada sebut telah. Oleh mereka, tu fa'il atau pembuat dia. Fa'il dah ada. Maka, amanna, seluruh jumlah fi'liyah ni menjadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih dalam bentuk jumlah. Ini pun ada. Ini bahasa ni agak. Jumlah fi'liyah ini amanna fi'il madhi, telah beriman oleh kami. Ini maqulul qaul. Maqulul qaul. Pembuka kata, penutup kata. Inverted comma ni. Isi ucapan, inti ucapan yang mereka katakan, telah beriman oleh kami. Ini lafaz orang munafik. Dalam Quran, ayat 1 hingga ayat 5 bercerita tentang orang beriman. Ayat 6 hingga ayat 7, dua ayat cerita tentang orang kafir. Ayat 8 hingga ayat 20, semuanya cerita tentang orang munafik. Cerita orang munafik, mereka kata, kami telah beriman. Padahal tak beriman. Wa mahum bimu'minin. Mereka nak cuba menipu Allah. Walladzina amanu, dan beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka tidaklah menipu, melainkan menipu diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun. Padahal mereka tak sedar. Baik. Bila mereka bertemu orang beriman, apa mereka ucapkan? Amanna, telah beriman oleh kami. Latihan kita dah buat, fi'il madhi, maqul qaul. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan idza, apabila, zaraf lagi. Zaraf. Juga kita isim syarat. Dia juga zaraf, dia juga isim syarat. Berarti
Dia bila zaraf dia jadi mudhaf. Mana mudhaf ilaih dia? Seluruh jumlah fi'liyah ni. Dan jumlah fi'liyah ni juga dinamakan jumlah syarat. Dan qalu amanna jumlah jawab syarat. Ni insya-Allah bagi yang dah ada asas saya saja sebut dulu. Yang penting anda yang baru belajar khalau artikan dia. Terjemahkan. Semalam saya dah sediakan makna. Saya harap anda cuba latihkan pada terjemahan pada Quran. Latih menterjemah pada Quran. Quran yang bebas daripada sebarang nota. Sekiranya benar-benar lupa, boleh pandang. Tengok mana pada terjemahan. Pada nota. Kemudian, kembali kepada lembaran Quran. Terjemahkan berulang-ulang. Sampai anda mahir. Sekali ada silap, 2 kali, 3 kali, sampai lancar. Benar-benar ingat. Itu ulang dan terus ulang. InsyaAllah. Anda akan mahir nanti. Kalau terjemahkan telah terpencil oleh mereka. Atau kerana terjemahan telah lenyap oleh mereka. Ila kepada huruf jar. Khalau fi'al madhi. Ila kepada huruf jar. Ila kepada huruf jar. Syayatini, syaitan. Syayatini, syaitan. Isim atau fi'al ni? Bila kata berganda ni, isim ni. Siapa tahu isim apa ni? Tolong bagi jawapan sekejap. Syayatini. Siapa tahu isim apa ni? 1. Tolong bagi respon. Syayatini, syaitan. Tolong bagi respon. 2, 3, 4, 5. Jamak taksir Muhammad, betul. Maharakallah. Isim jamak taksir, betul. Lagi apa boleh cerita? Syayatini, jamak taksir. Okey. Apa boleh bincang? Angle lain apa yang boleh kita bincang lagi? Syayatini. Selain jamak taksir, betul. InsyaAllah Kak Sofia, Azrin, betul. Apa lagi yang kita boleh bincang? Syayatini, betul jamak taksir. Apa yang kita boleh nampak? Pada sisi yang lain, apa kita boleh nampak lagi? Syayatini. Nampak jamak taksir? Betul. Jamak muzakkar salim, habsah bukan, jamak taksir. Jamak muzakkar salim, cara terjemah mesti sebut orang-orang yang. Kain, betul, jamak taksir. Mudhaf, masya-Allah. Angle lain dia mudhaf. Hafiz, masya-Allah, orang Keluang. Satu angle lain kita nampak dia jamak taksir, satu sisi yang lain kita nampak dia mudhaf. Sebab apa? Kita tahu isim jamak muzakkar salim, bukan doktor. Jamak muzakkar. Ya, Kak Jah. Ya mudhaf. Betul. Masya-Allah. Sarina, betul. Mudhaf. Jamak taksir, nampak dia mudhaf. Apa lagi sisi lain ni boleh tahu? Mudhaf. Dia jamak taksir. Nanti kita akan belajar. Syayatin juga dia isim jamid nama dia. Lawan jamid isim mustaq. Itu kita belum belajar. Dan syayatin ni isim makrifah. Macam mana Ustaz kata isim makrifah Ustaz? Semalam Ustaz kata ada alif lam isim makrifah. Ini tak ada alif lam, betulnya isim nakirah ni. Sebab itu semalam saya nampak respon kurang bila saya tanya isim Ummu Muhammad isim nakirah. Sebab semalam saya buat soalan isim makrifah, tak bagi respon. Ramai kurang respon sebab memang belum sampai masa dia. Maka saya delete. Saya tukar soalan. Tapi saya tukar pun dah lewat malam. Malam memang agak sibuk semalam. Saya lepas kelas, saya susun buku, saya pergi post pada yang order yang terawal. Kemudian dah habis post, balik terpaksa ada buat kelas saya online. Sampailah asar. Lepas asar dah keletihan dan nak buka kan malam dengan tarawih. Jadi saya memang kurang bagi lambat sikit semalam hantar nota untuk saya postkan pada Facebook saya malam. Jadi tentang isim makrifah tu memang agak aras tinggi sikit soalan tu. Saya turunkan sikit. Cuma nak tahu syayatin kalau nampak tak ada alif lam tadi Ummu Muhammad beritahu isim nakirah. Asal memang nakirah. Syayatin asalnya syayatinun asalnya. Masuk huruf jar dia berubah jadi syayatinin. Dari bawah. Tapi tengok mudhaf ilaih dia. Him mereka. Him mereka. Oleh kerana dia bersambung dengan domir.
him mereka, mudhaf ilaih dia dhamir, maka mudhaf ilaih itulah yang menjadi orang Seremban, Kak Tun. Ya, insya-Allah. Khabar Kak Tun. Syayatin asalnya nakirah. Mudhaf ni asalnya nakirah, tetapi mudhaf ilaih itulah jadi penentu dia. Kadang-kadang mudhaf ilaih itu yang menukar dia menjadi makrifah. Asal baitun rumah. Mudhaf ilaih dia siapa? Rumah saya. Saya itu makrifah. Baiti, rumahku. Semua mudhaf asalnya nakirah, tapi dia boleh bertukar menjadi makrifah sekiranya mudhaf ilaih dia makrifah. Kita kena kenal mudhaf ilaih dia. Jangan dulu saya sangka semua mudhaf makrifah. No. Belum tentu. Kadang-kadang ada mudhaf ilaih dia nakirah. Kadang-kadang ada mudhaf ilaih yang nakirah, ada yang mudhaf ilaih makrifah. Maka mudhaf ni kebanyakan makrifah. Betul Kak Sofia. Mudhaf kebanyakan makrifah. Tetapi kadang-kadang ada mudhaf yang nakirah. Ada mudhaf yang nakirah. Sebab asal nakirah. Asalnya nakirah mudhaf ni. Mudhaf ilaih dia lah yang menentukan dia makrifah atau nakirah. Tengok mudhaf ilaih dia. Him. Mereka. Semua dhamir isi makrifah. Maka kedua-dua adalah makrifah. Kalau rumah Ustaz Muzakir. Kalau rumah saja umum. Rumah Ustaz. Umum rumah Ustaz. Rumah Ustaz Muzakir. Dah jadi nama khas. Mudhaf ilaih tu. Mudhaf ilaih lah menentukan dia makrifah atau nakirah. Kalau sebut rumah guru. Umum. Rumah guru itu. Rumah al-ustaz. Rumah Baitul al-ustaz. Baru lagi. Jadi, kalau Baitul ustazin, dia nak tanwin di hujung, dia isim nakirah. Mudhaf ilaih lah yang menentukan. Jadi, kesimpulannya, kita kena kenal mudhaf ilaih dia juga. Syayatin, asal nakirah. Dia berubah jadi marifah, kerana mudhaf ilaih dia. Him, mereka tu. Isim marifah. Dan kedua-dua adalah isim. Syayatin him. Okey. Ini antara info yang terbaru yang saya sharekan. Alhamdulillah. Sihat Kak Tun. Baik, insyaAllah kita sambung. Ini ayat yang kedua. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan apabila telah bertemu, telah lenyap, telah khalwat. Kata dasarnya kha lam waw. Kita latih sikit kalimat kha lam waw. Saya sediakan sikit latihan. Ini pun ada huruf i'lad, ada huruf sakit ni. Kha lam waw. Kata dasar dia khalawa asalnya. Kha lam waw. Khalawa. Khalwat. Waw ni berat untuk disebut, ditukarkan kepada alif, huruf sakit. Itu kalau fi'il madhi khala saja. Telah terpencil oleh ia, telah khalwat oleh ia, telah lenyap oleh ia. Okey, khala telah lenyap oleh ia. Kalau telah lenyap oleh mereka, asalnya khalawu. Waw berat untuk disebut. Waw tu berat untuk disebut, maka digugurkan waw tu, dihazafkan waw bersama harakat sekaligus. Itu jadi khalau. Waw yang asli dibuang, tapi waw tambahan tu, waw tu yang ada, yang tambahan tu waw dhamir. Waw yang asal tu dibuang. Itu jadi khalau. InsyaAllah kita akan belajar nanti macam mana nak tukar telah terpencil oleh engkau. Saya memang sengaja saya tak buang tu. Cara dia dengan kita harakatkan waw tu. Harakat fathah tu kita sukunkan. Waw dan tambah huruf ta pada fathah. Khalauta. Itu telah terpencil oleh engkau. Cuba tukar telah terpencil oleh kamu. Sukunkan waw dan tambah huruf ta pada dhammah, tambah mim kerana dia ramai. Khalautum, telah terpencil oleh kamu. Telah terpencil oleh aku, sukunkan waw tambah huruf ta pada dhammah. Khalautu, telah terpencil oleh aku. Telah terpencil oleh kami. Khalauna, sukunkan waw, tambahkan nun pada fathah, tambah alif. Khalauna, kalau tak ada alif dia jadi telah terpencil oleh mereka nanti. Mereka perempuan. Beza insya-Allah. Jangan terlupa huruf alif. Panjang tu harakat. Khalauna, telah terpencil oleh kami. Itu kita tempuh kita. Okey, fi'il madhi saya, fi'il mudhari'.
Kita bincang kemudian. Sini ada yakhlu, mudhari' ya. Yakhlu. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan apabila telah terpencil oleh mereka kepada syaitan-syaitan mereka, qalu, telah berkata oleh mereka, fi'il madhi. Apa yang mereka katakan? Bila ada kalimat berkata, ada maqulul qaul, ada cakap ajuk, ada direct speech, ada inverted comma. Patutnya kalau dalam tulisan ada pembuka kata dan penutup kata. Saya warnakan cukuplah. Apa yang dikatakan? Apa yang orang munafik ucapkan ni? Inna ma'akum. Satu jumlah ni. Ucapan ni satu jumlah. Seluruh jumlah ni kita namakan jumlah apa ni? Siapa tahu ni? Jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Tolong bagi respon. Inna ma'akum. Satu jumlah. Inna ma'akum. Maqulul qaul ni jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Rohani Wagiman. Ini baru semalam. Semalam saya dah masukkan dalam grup. Hajar Rohani saya dah masukkan. Alhamdulillah. Tahniah kerana ikuti program kami. Ismiyah, Masya Allah, Hafiz. Tahniah. Jumlah ismiyah, sebab mana isim dia? Inna tu huruf. Inna ni adalah gabungan daripada dua kalimah. Gabungan daripada dua perkataan. Satu, inna sesungguhnya. Satu lagi, na kami. Satunya, inna sesungguhnya. Inna sesungguhnya, na kami. Ganti nama kami, dia bergabung dengan huruf inna. Bila dia bergabung, dia diidghamkan. Jadi inna, kena dengar inna sesungguhnya kami, ya, jumlah ismiyah. InsyaAllah. Sebab kami itu adalah isim. Inna tu huruf, kami itu isim. Maka bila setiap kali permulaan ayat bermula dengan isim saja, itu dikira jumlah ismiyah. Kalau permulaan ayat bermula dengan fi'il, berarti jumlah fi'liyah. Di jumlah fi'liyah. Ya, Alhamdulillah. Apakah ucapan yang diucapkan oleh orang-orang munafik? Dalam satu bentuk ayat cakap ajuk, dalam bentuk maqulul qaul, dalam bentuk direct speech, dalam bentuk jumlah ismiyah. Sesungguhnya kami ma'akum, bersama kamu. Inna, sesungguhnya kami ma'akum, bersama kamu. Inna, kami, dhamir, isim. Ma'a, bersama. Ini menunjukkan isim atau fi'il atau huruf ni? Siapa tahu? Ma'a, isim ataupun huruf ni? Fi'il tak mungkin. Telah bersama oleh ia, tak ada. Telah bersama oleh mereka. Kalau fi'il madhi, kalau fi'il mudhari', ia bersama, mereka bersama. Itu fi'il mudhari'. Ini bersama saja. Dah tentu bukan fi'il. Boleh jadi isim, boleh jadi huruf. Saya nak tanya, isim ke huruf? Tolong bagi respon. Ma'a. Inna harf taukid wa nasb. Oh, Masya Allah. Betul. Ma'a. Isim makan, huruf, isim, isim jar, Zania, Muhammad Nuris, isim, nasi huruf. Apa ada dua mana? Ada sebagian kata isim, ada sebagian kata huruf. Ada setengah kitab saya jumpa dia digolongkan ma'a ni dalam kumpulan huruf jar. Tapi saya lebih condong untuk memilih bahawa ma'a ni zarf. Ada setengah kitab ma'a, dan banyak saya jumpa ma'a dalam kumpulan zarf. Bersama, menunjukkan tempat. Zarf makan. Menunjukkan ma'a. Ma'a ustaz, bersama ustaz. Ma'al kitab. Bersama kitab. Ma'a menunjukkan tempat. Menunjukkan. Jadi itu kadang-kadang ada khilaf dalam ulama Kufah dengan Basrah tu, kita jangan
terpancing dengan, cukup sekadar info ya. Cuma untuk saya cenderung untuk memilih bahawa ma'ah ni zarf. Walaupun saya terjumpa ada satu kitab, ma'ah ni dimasukkan dalam kumpulan huruf jar. Sebab selepas ma'ah dia majrur. Zarf pun selepas zarf, mudhaf ilaih. Zarf biasa akan menjadi mudhaf, saya kata. Zarf biasa akan menjadi mudhaf. Ni ma'ah ni mudhaf. Kum mudhaf ilaih pun majrur. Cuma kum kamu ni tak nampak lah. Sebab kamu ni tak nampak, dia jenis isim yang terkecuali daripada pengaruh huruf jar. Okey, kita biarkan. Yang penting anda boleh faham ma'ah. Untuk saya memilih bahawa ma'ah ni zarf makan. Masya Allah, betul kata. Zarf makan. Dan dalam masa yang sama dia jadi mudhaf. Sebab tak ada lam, tak ada tanwin. Dan zarf biasa memang kedudukan dia selalu banyak berperanan sebagai mudhaf. Maka mudhaf ilaih. Kedua-dua adalah isim. Sesungguhnya kami bersama kamu. Sesungguhnya kami bersama kamu. Satu jumlah. Innama, sesungguhnya tidak lain, ini huruf. Nahnu, kami, isim dhamir. Ini dhamir. Kami, ini jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Innama ni huruf. Kita ambil kira pada isim ni. Sesungguhnya tidak lain kami, nahnu mustahzi'una. Siapa tahu mana mustahzi'una? Tolong beri makna. Tolong beri makna. Bagi respon sekarang. Apa makna mustahzi'una? Saya nak tahu, anda beri makna. Nahnu mustahzi'una. Satu jumlah ismiyah. Mustahzi'una, tolong beri makna. Fauzah Suri, ya, isim zaraf. Betul. Tapi saya nak tanya apa makna mustahzi'una dalam ayat ni. Nahnu mustahzi'un. Apa makna mustahzi'un? Tolong bagi respon. Mustahzi'un, orang-orang yang mengolok-olokkan. Betul, Ummu Muhammad. Masya-Allah. Orang-orang yang isim mengolok-olokkan. Betul, orang-orang yang mengolok-olokkan. Ya. Olok-olok tak cukup. Cik Ibrahim Mahmud, kena ada orang-orang yang. Jamak muzakkar salim, betul. Betul, jamak muzakkar salim. Orang-orang yang mengolok-olokkan, betul. Ada satu lagi tambahan. Adalah, Masya Allah, Zalia Ismail. Adalah orang-orang yang itu saya nak. Sebab mustahzi'una, kalau mustahzi'un saja, ya, orang-orang yang mengolok-olokkan. Tapi duduk dalam jumlah ni. Masalah duduk dalam jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Masya Allah, orang yang mengolokkan. Adalah, Masya Allah. Orang-orang yang mengolok-olokkan. Dia lebih bintang lagi saya bagi. Ekstra bintang. Mustahzi'una, oleh kerana mustahzi'una duduk dalam jumlah ismiyah, maka tambahan adalah penting. Kerana biasa adalah dia akan merujuk pada khabar bagi mubtada'. InsyaAllah bagi yang ada saraf, apa itu mubtada', apa itu khabar, insyaAllah kita akan belajar nanti. Adalah penting. Peringkat awal, letak dulu. Sasaran saya, anda boleh faham sistem. Untuk jumlah ismiyah, tambah adalah, ataupun kadang-kadang tambah ada. Untuk jumlah fi'liyah, tambahan oleh atau tambahan akan. Okey. Sungguhnya tidak lain, kami adalah orang-orang yang mengolok-olokkan. Kami adalah orang-orang yang mengolok-olokkan. Orang-orang yang mengolokkan. Nah, ada yang begitu jamak muzakkar salim, betul. Ini ma'rifah atau nakirah? Tak ada al kan? Kalau al-mustahzi'una itu isim ma'rifah. Ini tak ada al, isim nakirah. InsyaAllah. Okey. Kemudian, selesai ayat 14. Mustahzi'una, saya adakan latihan sedikit. Mustahzi'una, saya adakan latihan. Saya dah siapkan. Mustahzi'una, orang-orang yang mengolok-olokkan. Sekarang saya buang huruf mim. Saya ganti dengan huruf ya. Saya tukar baris fathah. Yastahzi'una. Tolong bagi makna. Yastahzi'una. Tolong bagi makna. Mustahzi'una, orang-orang yang mengolok-olokkan. Yastahzi'una, tolong bagi makna. Tolong bagi respon. Apa nak cerita ni?
Yastahzi'una. Tolong bagi respon. Apa makna dia? Dan apa yang kita boleh cerita tentang yastahzi'una ni? Apa yang kita boleh sembangkan tentang lafaz yastahzi'una? Mereka mengolok-olokkan. Masya Allah. Tahniah Ummu Muhammad. Yastahzi'una. Orang-orang yang mengolok-olokkan tu isim. Jamak muzakkar salim. Yastahzi'una tu mereka mengolok-olokkan. Dia bukan isim. Tapi dia apa? Zarina Hamzah. Tahniah. Betul. Mereka mengolok-olokkan. Syarina. Betul. Mereka mengolok-olokkan. Masya Allah. Nuris. Orang-orang yang mengolok-olokkan. Nuris. Mustahzi'una. Orang-orang yang mengolok-olokkan. Itu isim Nuris. Nuris ni nak kena jentik ni. Dulu tak nak belajar sungguh-sungguh. Nuris. Yastahzi'u. Nampak ya Nuris. Huruf tanda mudhari' Nuris. Sofia Zakaria. Ya kalau ya saja ada waw nun di hujung tu. Tahniah Kak Tun. Masya Allah. Mereka mengolokkan. Salmah Muhammad. Masya Allah. Tahniah. Mereka mengolok-olokkan. Ustaz Tarmizi. Walid. Masya Allah. Mereka mengolokkan. Ya, Ummu Muhammad, fi'il mudhari'. Betul. Apa boleh cerita lagi? Fi'il mudhari'. Mereka mengolok-olokkan. Bukan isim Kalau orang-orang yang mengolok-olokkan tu isim. Mustahzi'una tu orang-orang yang. Mereka mengolok-olokkan fi'il. Isim dengan fi'il tak sama. Isim tak ada bilangan. Isim ada bilangan. Ada jenis. Ada muzakkar muannas. Fi'il tak ada bilangan. Tak ada jenis. Tak macam isim. Fi'il ada masa saja. Ada masa bila perbuatan itu berlaku dan ada pembuat dia. Sisi sahaja mereka mengolok-olokkan. Jangan serupa. Lama Ustaz mereka olokkan dengan orang-orang mengolokkan sama. Tak. Dalam bahasa Arab tak sama. Isim dengan fi'il tak sama. Jangan sekali-kali serupakan. Sebab itu saya tak berminat terjemah. Bolehlah mereka yang mengolok-olokkan. Ada yang pula tu. Atau orang-orang yang mengolokkan sama lebih kurang. Tak mau. Kita nak sistem kena. Saya nak beritahu tegaskan. Mereka akan jangan buang. Hajar Bazia akan tu kena buang tu. Oh ya betul. Mereka akan fi'il mudhari' betul boleh. Fi'il mudhari'. Tapi kalau boleh akan tu kena tanggalkan, kena gugurkan. Bimbang nanti terkeliru jadi maf'ul bih. Akan di sini ada dua maksud. Maf'ul bih atau akan menunjukkan masa sedang tak akan berlaku. Kalau boleh jangan letak akan Hajar Bazia. Nanti dulu. Pada terjemahan bila dah pandai sikit untuk peringkat awal kita nak disiplinkan. Untuk fi'il mudhari' ia atau mereka. Okey. Kenapa saya kata beza fi'il madhi isim dengan fi'il? Isim ada bilangan mufrad, ada bilangan musanna, ada bilangan jamak. Mustahzi'una orang-orang yang tu jamak. Kalau mufrad ada mustahzi'un yang mengolok-olokkan. Ada musanna mustahzi'ani. Ada bilangan, ada muzakkar dan muannas. Kalau muannas ada tambah ta marbuta, mustahzi'atun. Mustahzi'atani. Mustahzi'atun. Beberapa yang mengolok-olokkan. Itu isim ada bilangan. Dan ada jenis, muzakkar muannas. Fi'il tak ada bilangan. Sebab itu saya tak suka, tak berminat dengan istilah fi'il mufrad, fi'il musanna, fi'il jamak. Fi'il tak ada bilangan. Fi'il tidak ada mufrad, tak ada musanna. Yang mufradnya bukan fi'il. Yang mufrad dia punya fa'il. Yang musanna dia punya fa'il. Yang jamak dia punya fa'il. Pembuat dia yang bilangan. Domir yang ada dalam fi'il tu. Jangan sekali-kali guna istilah fi'il mufrad, fi'il musanna, fi'il jamak. Tak ada. Fi'il tak ada bilangan. Fi'il ada masa. Fi'il tak boleh dikira. Perbuatan tak boleh dikira. Nama boleh kira. Terus ingat istilah. Ni fi'il mudhari' maklum. Lebih tepat lagi. Fi'il mudhari' maklum. Saya menunggu istilah maklum tadi. Fi'il mudhari' je. Betul. Tapi kenapa maklum? Sebab kita tahu pelaku dia. Sebab fi'il mudhari' ada dua jenis. Satu fi'il mudhari' maklum, satu lagi fi'il mudhari' majhul. Kalau yustahza'una, makna dia mereka diolok-olokkan. Dia jadi fi'il mudhari' majhul. InsyaAllah kita akan jumpa nanti satu hari nanti fi'il mudhari'. Fi'il madhi majhul kita dah jumpa. Fi'il mudhari' majhul kita belum jumpa. Sebab itu saya gunakan istilah fi'lun mudhari'un ma'lumun. Fi'il mudhari' maklum, bahasa ringkas mereka mengolok-olokkan. Saya adakan latihan sikit. Kalau yastahzi'u, ia mengolok-olokkan. Yastahzi'una, mereka mengolok-olokkan. Okey. Kalau tastahzi'u, engkau olok-olokkan. Tastahzi'una, kamu olok-olokkan.
Astahzi'u, aku olok-olokkan. Nastahzi'u, kami olok-olokkan. Saya sentiasa akan paparkan berulang-ulang supaya anda biasa. Gandingan aku dan kamu untuk fi'il mudhari'. Alif, huruf nun di awal lafaz, tanda mudhari' dia. Engkau dan kamu, ganti nama kedua. Tanda di mudhari' dia huruf ta sama-sama. Cuma ramai tambah waw nun. Kamu tambah waw nun. Dia dan mereka, itu fi'il mudhari'. Huruf ya, huruf mudhari'. Untuk ganti nama ketiga, huruf ya. Cuma bila ramai tambah waw nun, mereka. Ini gandingan-gandingan yang saya selalu gandingkan, selalu saya paparkan pada skrin anda. Saya harap anda bila kerap pandang skrin dan berlatih. Dan ayat terakhir, kita ada baki 15 minit untuk sampai jam 9 pagi. Ayat terakhir, Allahu yastahzi'u bihim. Allahu, Allah. Oh, ini pun saya tak tukar fi'il madhi. Istahza'a. InsyaAllah nanti besok saya akan tukarkan. Kita kebal latihan. Istahza'a fi'il madhi, yastahzi'u fi'il mudhari'. Baik. Allahu, Allah. Ini jumlah ismiyah sebab mula dengan isim Allah. Yastahzi'u, ia asalnya ia mengolok-olokkan, tapi dalam terjemahan saya letakkan ia balas olok-olokkan. Yastahzi'u, ia balas olok-olokkan. Allah tidak mengolok-olokkan hambanya, tapi Allah membalas olok-olokkan. Bila hambanya memperolokkan Allah, hambanya mempermain-mainkan Allah, Allah balas, pulangkan kembali perolokan yang mereka berikan kepada Allah. Allah ia balas olok-olokkan. Bi boleh dengan, bi juga boleh terjemahkan akan. Ada ketika bi kita terjemahkan akan. Allah yastahzi'u bihim. Allah ia balas olok-olokkan akan mereka. Bi akan him mereka. Ada ketika bi kita berubah makna. Terjemahankan akan itu lebih tepat lagi. Tapi makna asal bi dengan. Dia tetap huruf jar. Him isim isim dhamir. Allah ia balas olok-olokkan akan mereka. Wa yamuddu, dan ia yamuddu, ia lanjutkan. Yamuddu, ia lanjutkan. Hum, akan mereka. Yamuddu fi'il mudhari'. Ia lanjutkan. Ya tu tanda mudhari'. Kata dasarnya mim, dal, dan ada satu lagi dal. Dal tu dah diidghamkan. Ada dua dal. Mim, dal, dal. Mat, belajar tajwid huruf mat. Panjang. Tambah, lanjut. Lanjutkan bunyi dia. Yang muddu, ia lanjutkan hum mereka. Dhamir bila duduk sebelah fi'il jangan lupa tambah akan. Ia lanjutkan akan mereka. Fi'il dah ada, fa'il pun dah ada. Fi'il perbuatan yang muddu, fa'il dia ia ada tersembunyi dalam yang muddu hum akan mereka, itu maf'ul bih dia. Dia punya objek dia. Dia punya objek dia. Yang kena lanjut. Ia lanjutkan akan mereka fi di dalam huruf jar. Tughyani. Tughyani, kedurhakaan. Tughyani, kedurhakaan. Isim ke fi'il ni? Tughyani. Siapa boleh tahu? Tolong bagi respon. Tughyani, kedurhakaan. Isim atau fi'il? Tolong beritahu. Tughyani. Satu. Ia lanjutkan. Tughyani. InsyaAllah hari ni dah 70 orang. Tughyani. Isim, Masya Allah. Kedurhakaan. Him mereka, Masya Allah. Isim. Tanda dia ada huruf jar. Tanda dia Tughyani. Tak ada pembuat. Kalau ia durhaka, mereka durhaka, telah durhaka mereka, baru fi'il. Safiyah Zakir, fi'il lah nampak terkilu. Durhaka sebab bahasa Melayu durhaka fi'il. Tak. Ini bukan bahasa Melayu. Belajar bahasa Arab, dia tak macam bahasa Melayu. Kalau tak ada pembuat, tak ada masa, dia bukan fi'il. Dia jadi isim. Membaca, bahasa Melayu tu perbuatan. Tapi bahasa Arab dia bukan perbuatan, dia isim. Tak ada pembuat, tak ada masa, dia bukan fi'il. Yang dikatakan fi'il, doktor, ya isim betul. Tughyani, dia bukan fi'il, dia isim. Kalau ia durhaka, mereka durhaka, atau telah durhaka mereka, engkau durhaka, baru fi'il. Kalau tak ada masa berlakunya perbuatan tu, cara terjemah mesti betul. Kedurhakaan, bukan ia durhaka atau telah durhaka ia, telah durhaka mereka. Tak, kedurhakaan. Isim, tanda dia ada fi huruf jar. Bukan baris akhir, baris bawah tu Tughyani. Dan nampak alif lam pun tak ada, bukan? Tughyani tak ada alif lam. Kita tahu fi huruf jar mesti isimnya. Tapi kenapa tak ada alif lam? Kenapa tak ada tanwin? Bermakna dia
Mudhaf. Ya, betul Kak Sofia. Betul, dia dan mudhaf di isim makrifah. Ya, Rosiyati, dia mudhaf. Bila tak ada alif lam, tak ada tanwin. Ya, masya-Allah, bagus, tak apa. Jangan susah hati. Silap tak apa, bagus. Silap penting dalam hidup kita. Ada kita tak akan jadi orang betul. Kalau kita jadi orang betul je, kita tak rasa nikmat silap tu. Bila kita silap, dia akan beri kesan kepada kita. Kita dapat rasakan bahawa bahagianya. Nikmat ni. Kalau kita tak rasa susah, kita tak rasa macam mana nikmat. Senang macam mana. Kalau tak pernah rasa sedih, kita tak suka macam mana kita ketawa. Ketawa semua hidup tak ada. Satu hari kita akan rasa, dia akan menangis. Dan orang menangis, dia semua hidup tak. Dia akan ketawa juga. Jadi dah kehidupan kita. Dan kita kena salah. Jangan susah hati. Biar salah tak apa. Selepas huruf jar isim. Betul Kak Tun. Fi huruf jar mesti isim. Turian ni. Sampai kiamat. Bila ada huruf jar isim. Meskipun tak ada alif lam. Meskipun tak ada tanwin. Kenapa dia tak ada alif lam? Soalannya. Sebab dia mudhaf. Setiap kali ada mudhaf, mesti ada mudhaf ilaih dia. Him mudhaf ilaih dia. Oleh kerana him tu isim dhamir. Him tu dhamir, isim ma'rifah. Maka mudhaf dia akan turut jadi ma'rifah. Masya-Allah, mudhaf. Ni kruleh ni, Thailand tulisan Thailand. Saya rasa ni kruleh ni. Saya tak faham tulisan Thailand. Kalau betul kruleh, tolong bagi respon. Kruleh ke? Apa khabar kalau kruleh? Kalau bukan, minta maaf. Masya-Allah. Okey, seterusnya. Tulisan Thailand ni, saya rasa kruleh. Tolong bagi respon siapa? Kru tu dalam bahasa Thailand maksudnya cikgu. Dalam bahasa Siam tu cikgu. Kru. Leh tu Saleh. Kruleh, saya panggil kruleh. Cikgu Saleh. Itu antara pelajar yang daripada Naratiwat yang belajar melalui Facebook saya, melalui WhatsApp, melalui YouTube, belajar harfiah, tapi masya-Allah dapat memahami. Maka sebab itu saya cuba upgrade sistem belajar secara online ni supaya anda dapat manfaat. Ramai yang boleh dapat manfaat. Walaupun saya tak dapat keluar daripada Kuantan, tak dapat keluar daripada rumah, tapi masing-masing boleh manfaatnya, insya-Allah. Baik, seterusnya saya sambung fi tughyanihim, di dalam kedurhakaan mereka, ya'mahuna mereka buta meraba-raba. Mereka meraba-raba pun boleh kita terjemahkan. Ya'mahuna mereka buta meraba-raba. Ini fi'il mudhari'. Ya'mahuna mereka buta meraba-raba. Boleh berlatih terjemahan, masya-Allah. Jam sudah menunjukkan 8.53. Okey. Ada soalan sekarang ni? Ada soalan? Ya'mahuna mereka buta meraba-raba. Saya tak buat latihan. Cuba tukar ya'mahuna. Mudhaf. Yes, masya-Allah, betul kruleh. Apa khabar kruleh? Insya-Allah tak jumpa kita. Insya-Allah panjang umur. Kalau datang Kuantan, singgah rumah saya kruleh. Kruleh, hubungi saya. Mereka buta meraba-raba. Fi'il mudhari'. Ya, betul. Okey. Kalau dia buang waw nun saja. Ya'mahu, ia buta meraba-raba. Ya'mahuna, mereka buta meraba-raba. Kalau engkau buta meraba-raba, ya buang tukar huruf ta. Tukar huruf ta. Tak mahuna tu kamu. Ia kalau engkau buang waw nun. Kau buta meraba-raba. Kamu buta meraba-raba. Waw nun kekalkan. Ta tu, ya tu buang ganti dengan ta. Tak mahuna. Tak mahuna. Tukar madi ya. Baik, sekejap kita tukar. Tak mahuna. Aku buta meraba-raba. A'mahu.
Baik, Alhamdulillah. Akrullah. Rindu nak jumpa Akrullah. Okey. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi. InsyaAllah panjang umur. Tak tukar fi'il mudhari'. Kita selesaikan dulu. Aku dan kami. Aku dan kami, waw nun tak mau. Buang. Huruf ya tukar pada alif. Atas alif ada hamzah. Baris fathah. A'mahu. Kami buta meraba-raba. Buang. Tukar nun. Na'mahu. Ya, Alhamdulillah. Ini fi'il mudhari'. Fi'il madhi. Okay, kita buat fi'il madhi pula Okay. Fi'il madhi kita buang waw nun. Buang huruf mudhari'. Tinggal harakat. Nak letakkan harakat ni satu ilmu ni. Satu kaedah juga. Saya akan ajar nanti. Ada sesi dia. Tapi untuk pertama ni, seberikan pedoman untuk asal tu. Pastikan huruf pertama baris fathah. Dan huruf yang akhir juga baris fathah. Yang ini, dua tanda ni jangan sekali-kali salah. Tak mungkin salah. Jangan pandai-pandai letak baris kasrah ke, baris dhammah ke. Untuk memudahkan huruf pertama dengan huruf akhir tu letakkan baris fathah. Kita ada istilah dia. Fa fi'il dengan ain lam fi'il jaga. InsyaAllah istilah tu kita akan ajar kemudian. Cuma saya nak beritahu, pastikan huruf pertama baris fathah, huruf akhir baris. Huruf yang tengah-tengah ni masalah dia. Kita kena buka kamus. Kena buka kamus untuk menentukan. Mungkin amaha, mungkin amiha, mungkin amuha. Ada satu application dia dah berikan sekali. InsyaAllah nanti saya kalau nak share masuk dalam grup nanti boleh saya share. Ada application dia. Macam mana kita nak tahu, nak pastikan kata dasar ni fi'il madhi amaha ke amuha atau amiha. Bila buka rupanya amiha ya'mahu. Amiha ya'mahu. Kalau tak silap saya lah. Kalau saya silap nanti betulkan. Kalau tak silap saya amiha ya'mahu. Wazan fa'ila yaf'alu. Okey. Dan untuk menterjemah fi'il amiha telah meraba-raba oleh ia. Amiha telah meraba-raba oleh ia. Kalau tambah waw alif di hujung, amihu, amiha jadi amihu, tukahu, tambah waw, alif hujung amihu. Dia tak boleh ubah huruf pertama terakhir baris fathah. Ya. Amihu telah meraba-raba oleh ia. Amihu telah meraba-raba oleh mereka. Rosyati tak ada kamus. Tak apa. Kamus nanti kita akan belajar. Satu sesi nanti. Belajar kamus. Guna kamus Arab. Tak payah kamus tinggi-tinggi. Kamus sederhana tinggi cukup. InsyaAllah kita akan belajar. Amihu telah meraba-raba oleh mereka. Cuba tukar telah meraba-raba oleh engkau. Dengan kita copy paste. Amiha juga. Tapi huruf yang akhir tu kena tukar dengan baris sukun. Tukar sukun. Tambah huruf ta baris fathah. Amihta. Amihta telah meraba-raba oleh engkau. Kalau telah meraba-raba oleh kamu, amihtum. Sukunkan. Tambah ta baris dhammah. Mim untuk ramai. Amihtum telah meraba-raba oleh kamu. Amihtum
telah meraba-raba oleh aku. Amih tu, amihna. Dua. Amih tu sukunkan. Amih tu, amihna. Amihna. Telah meraba-raba oleh kami. Fi'il madhi, fi'il mudhari'. Kata dasar dia itu, insya-Allah. Okay, bila kita dah tahu kata dasar dia, insya-Allah boleh buka kamus sendiri. Insya-Allah. Masya-Allah. Amihtum, barakallahu fikum. Alhamdulillah, jam sudah menunjukkan 9 pagi. Muhammad Syah Abdul Rahman baru masuk. Jam sudah menunjukkan 9 pagi. Alhamdulillah, selesai sudah pertemuan kita. 1.5 jam berlalu. Kita sempurna terjemahkan. Masing-masing boleh, kalau nak buat latihan akhir, saya kira kita buat latihan penutup untuk sama-sama terjemah ayat yang ke-14 dan ayat ke-15. Okay? Ikut saya terjemah sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa, dan idza, apabila laku telah bertemu oleh mereka, alladzina, akan orang-orang yang amanu, telah beriman oleh mereka, qalu, telah berkata oleh mereka, amanna, telah beriman oleh kami. Wa, dan idza, apabila khalau, telah terpencil oleh mereka, ila, kepada syayatini, syaitan-syaitan, him, mereka, qalu, telah berkata oleh mereka, inna, sesungguhnya kami, ma'a, bersama, kum, kamu, innama, sesungguhnya tidak lain, nahnu, kami, mustahzi'una, adalah orang-orang yang mengolok-olokkan. Saya ulang sekali lagi, kita baca sama-sama Arab dia dengan kurangkan lagu. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Terjemahkan. Dan apabila telah bertemu oleh mereka akan orang-orang yang telah beriman oleh mereka, telah berkata oleh mereka, telah beriman oleh kami. Dan apabila telah terpencil oleh mereka kepada syaitan-syaitan mereka, telah berkata oleh mereka, sesungguhnya kami bersama kamu. Sesungguhnya tidak lain, kami adalah orang-orang yang mengolok-olokkan. Allahu, Allah, yastahzi'u, ia balas olok-olokkan, bi, dengan, him, mereka, wa, dan, yamuddu, ia lanjutkan, him, akan mereka, fi, di dalam, tughyani, kedurhakaan, him, mereka, ya'mahuna, mereka buta meraba-raba. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah, ia balas olok-olokkan akan mereka dan ia lanjutkan akan mereka di dalam kedurhakaan mereka, mereka buta meraba-raba. Alhamdulillah, ini yang kita dapat kongsikan. Saya harap anda cuba, kalau terjemahan tak selancar begini, kalau nak lancar, ulang. Saya biasanya, pengalaman saya, ulang dalam 7 kali ke 10 kali, insyaAllah. Dalam satu ayat, ulang 7 ke 10 kali. Biasa tak sampai 7 lah kalau orang yang jenis cerdas, 3 kali je dah boleh. Ulang pada lembaran Quran, pada mushaf Quran yang tidak ada sarang nota. Lazimi, biasakan. Anda nampak jumlah-jumlah tu nanti bila anda terjemah pada lembaran Quran. Tapi kalau terjemah pada nota, pada buku teks, dia tak jadi. Tak jadi. Kena biasakan terjemah pada Quran yang
tanpa sebarang nota. Baca berulang-ulang, anda lama-lama anda nampak ni jumlah-jumlah tu nanti. Jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, kat mana nak koma, nak berhenti, turun naik suara, intonasi suara tu anda akan dapat rasakan nanti, insyaAllah. Biasakan, lazimi. Maka sebab itu saya paparkan pada skrin pun tulisan yang tanpa sebarang nota. Nota tu sekiranya untuk rujukan. Kalau benar-benar lupa, baru boleh kita jadikan rujukan. Kalau tidak, latihkan diri. Paksakan diri. Paksa sampai, jangan manjakan sangat. Jangan manja. Sikit-sikit nak letak nota, letak bawah Quran. Mata jeling-jeling. Tak. Paksa tak dapat pun tengok. Tak apa. Tak dapat tengok. Jangan letak sebelah ke. Dia ganggu kita punya fokus. Fokus pada Quran tu. Tak ingat. Sekali lalu habis satu ayat, tak lepas. Ulang lagi. Ulang sampai boleh lepas. Boleh jelas pun. Kalau boleh ada seorang yang tolong semak. Seorang tolong tasmid. Itu lebih baik lagi. Baik, tuan-tuan, hadirin, sidang penonton yang saya hormati sekalian. Beginilah perkongsian saya untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi atas perhatian anda semua. Maaf kalau ada kekurangan. Cuma saya nak beritahu tentang buku yang ada nak order. Maaf banyak-banyak kerana simpanan yang ada pada saya dah kehabisan. Mana yang terdahulu tu saya dah postkan semalam. Yang dahulu order dengan saya dah postkan. Mungkin menurut pos laju dia kata dalam 2-3 hari. Tapi oleh kerana besok cuti 2 hari, mungkin Isnin, Selasa, Rabu mungkin sampai nanti. InsyaAllah saya akan mungkin menurut pihak printing, dia sekarang kawasan kawasan printing, kedai printing tu dia kawasan PKPD, memang terkawal, memang terhad pergerakan mereka, memang tak boleh nak masuk kedai pun tak boleh, jadi mereka tak boleh nak buat. So selepas dekat PKP pun dah cukup bagi dia. Mereka dah boleh sambung kerja semula nanti baru insyaAllah. Buku dah ada, nanti saya akan beritahu pada semua. Terima kasih. Saya sebenarnya nak kongsikan tentang buku-buku, tak apa, insyaAllah besok mes kita ada kesempatan lagi akan datang. Hari ini saya akan sediakan, sebentar lagi saya akan share makna-makna yang akan kita terjemah ayat-ayat esok. Esok kita akan terjemah ayat yang ke-16 dan 17. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ayat 17, masaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun. Insyaallah. Dua ayat ni agak panjang juga. Dan kita akan bincang hari esok. Sebentar lagi saya akan share makna-makna dia. Okey, itu saja untuk hari ini. Kalau ada persoalan, kalau siapa yang mahukan mau tahukan diri untuk join dalam grup WhatsApp, di situ ada perbincangan, di situ ada beberapa, ada yang mahir juga dalam tu. Saya belum kenal lagi. Mungkin sekurang-kurangnya mereka boleh tolong bantu, boleh tolong tunjukkan, tolong ingat-ingatkan, insyaAllah. Situ ruang untuk bersembang mudah jawapan. Kalau dalam Facebook ni tanya kadang-kadang kita lambat buka. Tapi kalau dalam WhatsApp dia cepat. Sementara grup ni belum ramai. Kalau dah ramai nanti saya mungkin pindah kepada Telegram mungkin. Dan kepada siapa yang mahu jadi admin supaya nak masukkan add kawan-kawan yang lain, beritahu saya. Kadang-kadang nak tunggu saya jawab mungkin lambat kan. InsyaAllah. Beritahu saya baru nak masuk kawan-kawan, tak apa. Boleh masuk. Okey, itu saja. Terima kasih sekali lagi. Maaf kalau ada kekurangan. InsyaAllah kita jumpa hari esok. Dan jangan lupa, sila buat latihan. Ulang dan ulang dan ulang. Di samping ulang, bezakan isim, fi'il, huruf. Saya akan berikan latihan sikit hari ini. InsyaAllah. Itu saja. Aqulu qawli hadha, astaghfirullahalazim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.